Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk kelas penghujung tahun, penghujung bulan dan sempena kemasukan ke 2022, apa yang saya nak share untuk malam ni buat kali terakhir. Untuk yang baru masuk, first time, welcome. Untuk yang dah lama, dah biasa masuk Malaysia, goodbye. Sebab SRK kan akan ditutup pada tahun depan, 1 bulan 1 dah tutup lah. So, tak nak sembang banyak. Saya nak ajar hari ni adalah berkenaan dengan breakout beduk. Breakout beduk. Alright, apa yang saya tahu, saya pakai, saya ajar orang. So, saya harap orang dapat praktikkan dan dapat gunakan lah untuk masa hadapan, untuk tahun hadapan lah. Alright. So, simple je. Saya tak nak ajar secara daripada basic balik. Saya tak nak ajar SNR apa, breakout apa, valid macam mana, ni semua korang semua dah faham, right? So kita move on terus ke breakout beduk, right? Sebenarnya saya belum makan, baru minum tu yang boleh bersendawa. Okay. Apa itu breakout beduk? Breakout beduk adalah setup breakout yang bila sampai kita terus beduk je. Sebab tu Cikgu MB menggunakan namanya breakout beduk. Dia hanya terpakai pada valid breakout. Alright, semua dah faham, semua dah tahu dah macam mana nak tahu breakout tu valid ataupun tidak, right? Breakout dia memecahkan satu trend lah kalau breakout yang valid. Alright, macam contoh kalau price tengah naik kan, dia break support. Alright, so kita dah tahu dah ini adalah valid breakout. So kebiasaannya cara saya ataupun cara orang masing-masing, dia akan melihat breakout tu ada faktor masing-masing. Tapi pada Syah sendiri, kalau saya akan melihat, gelap pula. So kalau saya akan melihat benda ni lah. Saya akan tengok benda ni. Kalau saya nak tengok benda ni. Biasanya kebiasaannya saya akan tengok macam ni lah. Apa yang saya tengok? Saya nak tengok satu atau dua candle yang memberikan zone sebelah ni. Faham tak? Yang memberikan support ni ataupun yang memberikan macam mana aku lukis ni? Sorry. Yang memberikan support ni ataupun yang memberikan resistance ni. Faham benda ni simple je. Kita akan terus je check. Bukan check maksudnya kita akan terus je refer dekat chart sebagai contoh kan. Kat sini adanya satu resistance. Kita buka byline chart dulu. Sebab tu saya dalam group select, saya akan buat homework supaya diorang always look. Diorang akan nampak dengan cepat. Sebagai contoh kat sini kita nampak adanya resistance, kena break. Betul tak? Valid tak breakout ni? Kita buka lah dekat candle. Kadang-kadang kita boleh tengok candle, kadang kita boleh tengok dekat line chart pun dah boleh. Alright. So this one is valid resistance. Resistance yang valid dia mestilah ada candle, ada second movement. Second movement tu ialah candle apa? Candle bullish lah. Warna hijau. Tak kisahlah korang pakai apa nama pun. Alright. So saya nak tengok macam ni lah. Dekat sini adanya valid resistance. Dia kena break. Yang memberikan dia satu atau dua candle. Faham tak? Satu atau dua candle minimum untuk memberikan zone ni, barulah kita boleh pakai ini kawasan breakout. Faham Saya ulang sekali lagi. Sebagai contoh tadi saya cakap, kat sini kita nampak adanya satu resistance yang valid, dah kena break. Yang membreakkan dia, ini cara saya tau. Korang jangan condemn ataupun korang jangan cakap, tak benar apa aku belajar dengan orang cakap macam ni. Ini adalah based on my experience. So saya share apa yang saya punya pakai, saya punya teknik. Saya pakai, bukan teknik saya, maksudnya apa yang experience saya nak tengok breakout tu valid ke tak, baru saya akan pakai macam ni. Saya akan tengok satu, dua, minimum. Satu atau dua candle. Tengok dan refer pada time frame apa kita pakai. Barulah saya classifykan zone ni breakout yang valid. Bila saya dah nampak breakout tu valid, barulah saya akan menanda kotak breakout untuk saya nak ambil zone-nya untuk nak re-entry buy lah. Betul tak? Support lah, resistance,
ni ada resistance, kena break, mestilah dia akan pull back untuk buy sebab resistance bertukar menjadi support. Simple. Alright, tadi kita dah belajar, kita dah tahu dah berkenaan dengan resistance kena break kan. So sekarang kita nak tengok support pula. Mana support kena break? Alright, contoh dia kat sini. Cool. Okay, kat sini ada support yang valid kena break. Betul tak? Okay, support yang valid, ada cycle movement, ada candle bearish dalamnya. Dah kena. Nampak? Siapa yang breakkan dia? Nampak tak? Ada 1 atau 2 candle. Ini minimum. Right, ni dah 3, 4, 5, 6. Dah berapa banyak candle lah. Dah banyak sangat. So, yang penting apa yang kita nak kena tengok adalah kita just tengok je ada berapa candle yang membreakkan zone ni. Faham eh? Yang ni yang punca break dia yang mana? Ni 1, ni 2. Okay, settle. Kita dah nampak ada 2 candle yang breakkan zone ni. So kita barulah boleh pakai zone ni sebagai zone breakout. So just tanda saja kotak breakout kat sini. Okay, tanda dah settle. Biarkan saja. Faham tak? Benda ni simple je, tak ada isu pun. Yang penting korang dah faham berkenaan dengan breakout, itu dah memadai. Alright, settle bab tu. So breakout beduk sebagaimana dulu Cikgu MB ada ajar kita. Ingat tak dulu Cikgu MB ajar kita reversal ada SOP, betul tak? Dulu saya dah lupa dah SOP reversal setup kan. SOP reversal saya tak ingat. Yang paling saya ingat ni lah weekly H4 ya. H4 and 15. Lepas tu daily H1 M15. M15 ke M5? Saya pun dah lupa lah. Saya dah lupa. Reversal saya memang jarang pakai. Sebab tu saya dah lupa. So, samalah macam mana dalam breakout beduk. Ini korang ingat lah sendiri, alright? SOP ni saya buat agar memudahkan lagi lah pengguna-pengguna breakout beduk ni. Sebab yang lain tak buat lah sini. Saya je yang buat SOP ni. Saya buat sendiri, suka-suka hati saya lah. So, first, SOP breakout beduk, saya akan pakai kebiasaannya adalah breakout. Breakout yang first ni saya akan ambil daily H4 M5. Yang kedua H4 H1 M5. Yang ketiga H1 M30 M5. So ini je yang korang kena mahirkan, yang korang kena fahamkan SOP ni, alright? So first and foremost, ini apa benda? Yang pertamanya, ini adalah tempat kita nak ambil breakout. Ingat dalam kepala First, bila kita nak cari setup, breakout beduk, kita mestilah first and foremost kita kena cari breakout dulu. Barulah kita boleh guna beduk ni. Faham Alright. So inilah pertamanya yang kita nak cari breakout punya kawasan dulu. Kita nak ambil breakout kat mana? Daily boleh, H4 boleh, H1 pun boleh. Tapi seperti yang kita belajar, yang kita tahu, daily akan mati daily, H4 mati H4, H1 mati H1 dan seantaranya lah. Itu yang kita belajar dengan jemaah dulu. Alright. Kita dah settle dah. Breakout ini adalah tempat kita nak cari setup breakout beduk. Kita nak cari dia dekat zone mana. So ni lah daily ke H4 ke H1. Ikut korang lah. Ikut korang kesesuaian dan keinginan korang. Bila kita dah tanda daily, bila kita dah tanda breakout, kita akan buat zone. Ni lah zone. Ni lah tempat kita nak cari zone. Bila kita dah guna dekat daily, kita akan cari zone dekat H4. Bila kita dah tanda breakout dekat H4, kita akan cari zone dekat H1. Bila dah tanda breakout dekat H1, kita akan cari tanda zone dekat M30. Simple je, right? Dan lastly, barulah kita entry M5 ni lah tempat kita nak beduk. Alhamdulillah. M5 ni lah tempat kita nak beduk. Dia tak kisah sebenarnya. Tempat beduk ni M5, M15, M1. Tak kisahlah, lantaklah, mana-mana lah. Sebab saya ambil M5, dia tak terlalu cepat dan dia tak terlalu lambat dapat confirmation dia. Confirmation dia just nice lah orang cakap. Alright, settle. SOP, kita dah settle. Alright. Format zone. Benda ni saya nak korang fokus juga. Sebab bila kita dah buat format, bila kita dah buat setup, bila kita dah buat, tadi kita dah buat breakout.
So sekarang zone kita nak kena buat. Bila zone kita salah, kita punya entry pun akan jadi besar. Faham tak? Contoh kan, orang tak tahu kan zone ni macam mana kan. Dia pun ambil sini satu, dia pun main beduk. Okey, selagi sampai dalam zone ni beduk je. Bapak besar man nak ambil zone ni kan. Kan besar zone tu. So, apa yang korang kena belajar adalah format dia. Alright. So, dia berkenaan dengan pattern. Fokus. Alright. Format zone beduk. Saya tak ada pen sorry lah kalau tulisan saya agak cacat. Alright, format zone beduk. Ni. Ini dan ini. So apa yang korang kena faham, this one is wajib. Wajib dan sunat. Ini yang cikgu pakai kan. So saya guna semua yang cikgu MB pakai, saya gunakan balik je. Cari pattern ni untuk nak tanda wajib dan carilah pattern ni untuk nak cari sunat. Settle Simple je benda ni. Ini umpama. Umpama second movement resistance tu umpamanya. Ini umpama support dan ini umpama permulaan resistance. Alright, settle. Okay, so now kita akan move on ke apa lagi dalam format zone dah settle. Settle lah. So tu je pembelajaran kita untuk hari ni. Terima kasih semua. Dah settle lah hari ni. Bye bye. Korang dengar ke tak apa yang saya share ni? Syah nak tengok wajib sunat tadi, tak sempat screenshot. Oh. Ni. Wajib sunat ni. Alah sekejap saya kena padam sikit bagi korang tak serabut. Oops. Saya dah buat cantik dah sebenarnya benda ni. Saya ingat saya nak buat ni nanti. Alright. Cantik lah. Sekejap bagi saya kemaskan. Okay, settle. Okay dah. Ambil screenshot lah. Tapi kecil ni. Ni. Format zone. Wajib macam mana, sunat macam mana. Ambil gambar. Letak dalam kepala, ingat sampai bila-bila. Taklah sampai mati. Sebab mati pun tak pakai benda ni kan. Pakai kalau wajib lah. Semayang wajib. Kalau kau tak pakai benda ni, tak apa lah. Ni set up dia. Format zone. Ni saya buat dulu kot. Sebab saya memang pengguna tegar breakout beduk kan. Syabi nak buat seminar. InsyaAllah tahun depan. Dengar. Baru join. Dah baru join. Sorry dah nak habis lah. Wajib tu boleh untuk support ke Syah? Wajib tu boleh untuk support ke Syah? Maksud awak apa Taufik? Ni kalau buat seminar dalam 5 dah habis. Iya, breakout beduk ni teknik paling bodoh buat kata Cikgu MB. Cikgu MB sendiri cakap teknik breakout beduk ni teknik paling bodoh lah. Tapi dalam bodoh-bodoh dia boleh buat bankrupt broker. Syah macam mana nak masuk confirmation dekat Melaka Syah? Dekat Melaka insyaAllah, saya tak tahu lagi. Nantilah. Nak marking zone entry macam mana. Okay. Kita dah belajar tadi berkenaan dengan breakout. Kita dah belajar berkenaan dengan wajib sunat. Sekarang kita nak cari marking. Okay, saya akan bagi contoh daripada breakout daily, breakout H4 dan juga breakout H1. InsyaAllah kalau Allah izinkan, kalau ada rezeki lah. Okay, kita ambil contoh silver lah. Contoh ni backtest Bukannya akan bagi tahu nak sampai sini nak atas sini tolong. Tak. Bukan macam tu. Alright. Okay. So kat sini kita ketahui adanya breakout daily sebagai contoh je. Tanda je lah marking sini. Kat sini ada breakout support daily. Macam yang first kita nak tanda, sebelum kita nak tanda kita nak kena kenal pasti dulu breakout ni valid ataupun tidak. Faham tak? So apa yang kita perlu lakukan, kita buka candle. Nampak tak? Macam yang saya bagi tahu sebelum ni, untuk kita nak tahu dia valid ke tak breakout ni, kita mestilah melihat kepada berapa candle? Minimum 1, 2 candle. Dah cukup memadai untuk kita ketahui bahawasanya zone support ni valid.
breakout ni dah valid. Alright, kita pergi kepada hash 4. Bila kita dah tanda, okay, step by step saya ajar korang. Cara korang nak buat backtest, cara korang nak mahir menggunakan breakout beduk. Screenshot, always screenshot dan save. Alright, save dalam zone korang. Okay, korang tunjuk. Buat macam ni. Breakout, support, daily. Save. So, supaya korang tahu apa benda yang korang marking. Alright. Macam saya dah delete dah sebab saya dah banyak kali buat backtest ni, dah penuh dalam handphone saya ni. Alright, bila kita dah buat tanda backtest kan, kita dah buat backtest kan, janganlah tengok yang apa yang berlaku di belah kanan ni, jangan tengok, faham tak? Tengok apa yang ada dekat belah kiri kita ni sahaja, faham So kita tengok. Cara marking ni saya memang tak boleh nak ajar secara detail sebab ini saya dah bagi dah dekat geng-geng select SRK. Saya hanya ajar secara random saja. Bila korang dah marking, first and foremost, korang buat lukis macam ni dulu. Wajib, sunat. Lukis je benda ni dulu. Supaya apa? Bila korang dah lukis benda ni kan, korang nak cari dalam kawasan ni, korang akan nampak lah. Mata korang akan fikir mana satu pattern ni, mana pattern tu dalam ni, mana pattern tu dalam ni. Faham tak? So, korang akan nampak lebih alert. So, first, kita akan ambil wajib ni dulu. And then, kita akan ambil sunat sini. Contoh korang dah dapat zone ni kan. Korang screenshot, korang lukiskan supaya korang tahu apa yang korang buat. Wajib, buat macam ni. Sunat, buat macam ni. Alright, dah lukis tu, save. Alright. Ya, kalau saya delete je, tak ada masalah pun. Dapat tak zone ni? Saya cara live. Saya tak tengok ke kanan, saya tak tengok apa pun. Breakout beduk, macam biasa. Once breakout, bila kotak breakout ni kena break, ini zone kita dapat pucuk. Kotak breakout kena break. Dah kena break tak ni? Valid tak breakoutnya? Valid. Pull back, ni dah kawasan FM. Shuna. Nampak tak? The power of beduk lah. The power of beduk. Nampak? Datang lagi kali. Beduk lagi. Sam. Dia kena break. Price kena break. Pull back. Entry buy. Datang balik. Break. Sell. Itulah. Ini di antara kesedapan lah. Siapa yang dah pakai, dia akan tahu betapa indahnya breakout beduk. Alright. Let's move on. Tadi breakout daily Okay, kita pergi kepada breakout H4. Let's say lah, kita tengok kan kat sini. Oh, Syah ada breakout H4 lah. Support H4 kena break kan. Tapi jauh sikit lah. Support H4 ni, support ni dah kena break. So, kita pergi H1. Saya akan tunjukkan dekat korang kenapa saya cakap saya kurang gemar menggunakan breakout yang kecil. Alright, sekarang kita akan tengok contoh kat sini kan. So, kita alihkan. Kita ambil sini wajib. Sini sunat. Cara nak kecilkan zone tu pandai-pandai lah sendiri. Alright. Ni ada wajib. Kat sini ada sunat. Sini wajib, ni sunat. Always. Sebelum buat tu, ni lukis macam ni dulu. Saya dah tak buat lah sebab saya dah, bukanlah saya cakap saya dah mahir, tapi saya dah biasa tengok pattern ni. Jadi mata saya dah dilatih untuk tengok. Macam contoh korang kalau minat kereta Mercedes, korang akan sentiasa nampak dia dekat tengah jalan kan. Nampak je logo tu, uish Mercedes mat. Mercedes mat. Maksudnya korang dah dapat tahap, dah faham dah benda tu. Alright. So, tadi kita buat breakout apa? Breakout, support H4. Okay. Kita pergi H1. Kita dapat zone je. Mana tadi? Lari. Hilang pula Muhammad. Tu lah masalahnya, jauh sangat zone ni. Alright, kita dapat wajib dan sunat dekat dalam zone ni. So kita tunggu je lah price datang. Nampak ni, price dah break kan zone ni. Price break, pull back. Sampai tak? Saya pun tak sure sampai ke tak. Sampai. Tapi dia tak sempat kan. Nampak tak? Breakout H4 ada risiko sikit lah. Nampak tak? Price datang. Beduk, dapat sell. Datang lagi, beduk, sell. Tapi, macam saya ajar, kalau korang perasan kan, saya dah ajar banyak kali lah. Selagi mana price belum boleh breakkan kotak breakout, dia akan main macam ni. Buy sell. Dia akan main macam ni, buy sell.
Dia break sini, pull back, baru kita FM kat sini. Benda yang sama saya ajar. Alright? Benda yang sama saya ajar korang. That's why dia tak break. That's why saya, kalau macam ni, dia main macam ni, tak break lagi zone ni, dia cakap macam tak payahlah entry dulu. Alright? Faham Dia break sini, kan ni tadi zone kita. Ingat tak? Siapa ingat lagi? Ni zone kita yang kita buat daily breakout. Dia sampai kat daily breakout dulu. Baru dia break, baru dia pull back, masuklah dekat breakout H4. Sama juga. Saya bukan nak tipu. Tapi benda yang sama juga. Nampak tak? Dia masuk balik breakout kita, breakout H4. Kita dapat sell. Dia break kotak breakout, pull back. Inilah kawasan kita nak. FM. Nampak tak? Dia datang FM. Tambah je. Dia takkan pacak sini balik. Itu kebiasaannya yang saya belajar. Dia takkan break balik kotak breakout ni. Dia naik macam mana pun, korang layer je lah macam mana pun nak layer. Once dia break je kotak ni, dia datang je, tambah. Kan junang. So settle. Breakout H4 settle. Breakout daily settle. H4 settle. Sekarang kita akan pergi breakout H1. Dekat satu pair je saya contoh. Tak payah nak buat banyak pair. Leceh. Ini contoh yang cantik. Pakai contoh yang sama je lah kat sini. Saya ada teknik baru breakout dalam breakout. Tapi saya jarang pakai. Bukan jarang pakai. Saya tak boleh lagi share dekat orang. Sebab saya masih mencuba untuk memahirkannya. H1 ni susah tu nak cari zone ni. Ini ada lah breakout support H1 ni. Pullback, re-entry buy je. Silver ni cari buy je. Ni okey kot. Saya try ajak. Tapi tak apa clear lah dia punya breakout dia. Ni lah saya ambil breakout resistance ni. Tapi jauh lah. Jauh baru dia break lah. Okay, kita ambil breakout H1. Wajib sunat M30 kan. Macam biasa lah, lukis dulu, wajib sunat kat mana apa semua. Barulah marking. Saya dapat tu. Dan kalau boleh masa buat backtest, janganlah tengok kanan. Okay. Dah settle semua, dah confirm, dah confident, barulah kita tengok. Oh, okay, menjadi. Oh, kalau tak jadi, belajar lagi. Faham tak? So, ni tadi kita dah buat. Ni tadi breakout H1. Kita ambil wajib sunat M30. Ni kita apa? Kita ambil wajib satu. Sini kita ambil sunat satu sini. Settle. Breakout. Ini price baru break. Ni price baru break. Serap break. Betul tak? So kita buka candlestick. Alah, kadang-kadang tu lah. Sikit je. Nyonyet dia nak datang. Tapi tak ada rezeki kan. So tak boleh buat apa lah. So dia datang sini. Sini patutnya kita akan buy. Buy. Dia break. Nampak tak? Dia break kotak breakout. Dia break kotak breakout. Kotak hitam. Dia pull back. Kat sini lah tempat kita akan FM. So kebiasaannya orang-orang yang terlepas setup ni. Terlepas setup breakout beduk. Diorang tak risau. Kenapa diorang tak risau? Sebab diorang ada backup plan. Dan backup plan ni lah tempat diorang nak FM. Sebab tu kita orang pengguna, bukan kita orang, maksudnya kalau saya pengguna breakout beduk, saya takkan layer kat sini. Saya tunggu dia break je kotak breakout ni, barulah saya akan FM kat sini. Saya akan layer kau habis kat sini. Serap Junam, nampak? Junam pula fly. Nampak? Kan fly tu? Datang balik, nampak? Datang balik, reject. So kat sini kita dah nampak ada breakout. So kita dah kena waspada lah. Sebab kita kena tahu ni breakout H1 je. Bukan H4. Bukan daily. So kita kena peka dalam benda-benda macam ni. Kalau kita ambil zone H1, kita kena tahu kat mana kita nak stop. Itu korang kena belajar sendiri lah. Dia break, dia masuk sini balik. Nampak tak? Macam yang saya ajar selalu dengan korang. Apa saya cakap tadi? Selagi dia tak boleh break kotak breakout, dia akan bermain di dalam zone ni. Dia main macam ni. Nampak tak? Sama tak? Price masuk balik, tak dapat break. Faham? Kat sini dia dah start break. Kat sini dia dah start buat breakout. Kat sini dia dah start break. So dia pull back, re-entry je lah. Sell. Itu je lah. So saya dah settle, tunjukkan contoh daily settle. H4 pun dah settle.
H1 pun dah settle. So saya harap korang gunakanlah banyak-banyak backtest lah, banyak-banyak breakout beduk ni, sebab ini sangat-sangat bermakna dan sangat-sangat berguna. Dan saya cakap dengan korang, yakinlah dengan setup sendiri, walau apa pun orang cakap, dia nak turun ke dia nak buy ke, yakin dengan setup kau sendiri. Jangan pedulikanlah apa orang cakap. You see sometimes saya banyak dengar cakap orang, sebab saya cakap orang, tapi saya sendiri pun kadang-kadang terikut juga orang cakap. Memang kita nampak dia tak masuk tu tak, lagi pecah lah, dah break, dia break, kat mana dia datang balik ambil? Nampak, still dia akan datang respect juga zone kita, nampak tak? Sebab kadang-kadang dia bukannya kita punya zone kita buat tu tak betul, tapi kadang-kadang dia tak sampai. Dia tak sampai lagi, dia dah terus running. Tak apa, tak ada rezeki. Kita tunggulah rezeki kita dalam FM ni kotak. Dalam kotak FM ni. Kotak beduk ni. Faham tak? Benda simple je, insyaAllah. Saya rasa semua orang boleh buat benda ni. Saya belum tunjuk lagi kalau breakout M30 ambil mana. Breakout M15. Dia boleh digunakan sampai weekly lah. Sampai weekly, sampai daily. Sebagai contoh lah, saya tunjuk korang Sebab saya memang biasa analisis silver ni. Okay, Syah kan pakai breakout beduk. Alright. Silver sekarang ni dah sampai weekly. Okay. So, macam mana Syah nak buat breakout beduk sebab sekarang memandangkan kat sini tak ada breakout lagi. Saya pergilah sebelah ni. Saya pergilah resistance weekly ni. Nampak ni, ada resistance weekly. Ambil, buat macam ni. Pergi daily. Ambil mana wajib dan sunat yang berdekatan. Ambil bawah ni. Yang penting kita kena tahu lah kat mana zone dia dan mana yang kita nak tanda. Nampak? Kalau ikutkan sebenarnya yang ni zone dia, yang sebelum ni. Nampak tak? Kan dia react untuk buy before this. Cuma yang ni saya buat secara random. So saya tak adalah nak ni. Tapi dan zone ni lah saya target untuk nak sell silver lah. Ni zone saya target lah. Support, kena break. Datang balik, dia buy. Dia break sekali lagi. So sell lah cerita dia. Nampak? Saya ulang sekali lagi Ni support yang valid, dia dah buat. Kena break. Dia break sekali lagi. Dia datang kat mana? Dia pull back kat sini juga. Untuk dia sambung, fly. Dia break sekali lagi kat sini. So saya target sini dah tempat untuk kita nak sell. Swing. InsyaAllah. Swing silver. Alright. Tak boleh tengok nama-nama zone tu, bahaya. So saya rasa cukuplah sekadar apa yang saya cuba share. Saya harap korang dapat memanfaatkan apa yang saya dah sharekan hari ini dan cuba gunakannya dengan sebaik mungkin. Banyakkan buat backtest lah, tu je saya boleh cakap. Banyakkan guna belajar backtest banyak, insyaAllah korang akan dapat. So dah tak ada apa dah saya rasa ni. EN pun sebenarnya saya target dia nak fly ni. EN lah, Euro NZD. Saya target dia nak fly. Tapi orang macam mana pun tahu. Tapi kalau saya buat analisis malam ni pun besok market tutup. So malas saya. Biarlah. Okay guys. Dah tak ada soalan rasanya. Saya kena tutup dulu.